Baiklah, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Hamizah daripada Tiram Travel Tanjung Malim. Okey, untuk hari ini saya nak kongsikan tentang amalan wakaf dan juga sedekah di Mekah dan Madinah. Yang ni nak kata tips jugalah ataupun panduan buat jemaah yang pergi haji dan juga umrah. Kalau yang pergi Mekah dan Madinah bolehlah ikut tips atau panduan yang saya nak sharekan ni. Okey, tentang wakaf dan juga sedekah ni, seperti yang kita semua tahu adalah amalan yang sangat besar pahala yang kita boleh dapat. Kalau tengok dalam slide, dia perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Dekat sini kita nampak maksud ayat tu mengatakan bahawa Allah melipat gandakan bagi sesiapa sahaja yang dia kehendaki. Dan Allah juga maha luas dan juga maha mengetahui. Ayat ini daripada surah Al-Baqarah ayat 261. Jadi kat sini saya nak kongsikan sedikit tentang maksud wakaf dan juga sedekah. Mungkin ada juga yang nak tahu maksud sedekah dan juga wakaf lebih terperinci. Okey, kalau sedekah yang kita semua tahu amalan menyerahkan apa-apa sahaja dalam bentuk harta ataupun apa-apa yang kita mampulah untuk kita beri kepada golongan yang fakir miskin, kepada anak yatim ataupun tak kisahlah siapa sahaja yang tak perlukan balasan kepada dirinya semula. Jadi sedekah ni banyak cara yang macam saya bagi tahu tadi, dan dia boleh lakukan dalam apa jua bentuk yang kita mampu untuk kita bagi kepada siapa sahaja, seperti memberi makanan, memberi pakaian yang kita dah tak guna. Kalau kita rasa baju tu boleh lagi untuk dipakai, kita tak perlulah buang. So kita boleh bagi dekat orang-orang yang boleh diguna pakai semula, seperti dekat orang fakir miskin ataupun anak-anak yatim lah. So kalau kita bagi pakaian kita yang boleh lagi pakai, dan kita juga akan dapat pahala. Kemudian dapat juga untuk orang yang kita bagi tu dia akan rasa gembira lah sebab ada orang bagi kita duit, bagi kita makanan, macam tu. Kemudian barang pun tak kisah apa-apa jenis barang pun, selagi kita boleh bagi kepada orang-orang yang perlukannya. Kemudian dalam bentuk wang tak kisah, tak semestinya kita kena bagi ratus-ratus. Sekadar 10 sen, 50 sen yang boleh, yang kita ada pun dah cukup untuk kita sedekah kepada orang-orang yang nampak kurang lah daripada kita. Kemudian harta yang kekal. Okey, itu sebenarnya sedikit tentang sedekah lah. Sudah banyak bentuk sebenarnya untuk kita sedekah kepada orang-orang yang perlukannya.
Kemudian wakaf. Maksud wakaf yang kita semua tahu adalah menyerahkan harta yang boleh dinikmati manfaatnya atau kegunaan kepada umum, kepada masyarakat dengan tujuan mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi wakaf ni ada syarat-syarat dia. Macam sedekah, tak kisah sedikit ke banyak ke, itu ikut kemampuan diri kita sendiri. Tapi kalau wakaf ni dia ada syarat dia. Syarat dia, harta yang kita wakafkan tu mesti kekal sifatnya. Bermaksud harta yang kita wakafkan tu tak boleh untuk dijual. Kalau kita dah beli, kita dah niat kita nak wakaf, kita dah tak boleh nak jual pula benda yang kita dah beli tu. Kemudian diwarisi, ditarik balik dan juga diwasiatkan. Semua ni kita tak boleh buat kalau kita dah niat wakaf kerana ia telah menjadi milik Allah buat selama-lamanya. Sebab niat wakaf ni sangat tinggi juga. Kalau kita dah sekali niat untuk wakaf, memang kita dah bagi semua tu dan kita dah kekalkan lah yang kita dah bagi dengan hati dan juga ke jalan Allah. Kemudian syarat yang ketiga, itu adalah 2 syarat. Yang ketiga adalah ganjaran pahala pewakaf yang membuatnya akan mengalir dan juga berkekalan selagi harta yang diwakafkan tu boleh diambil manfaatnya. Sangat besar wakaf ni kalau kita tengok, selagi benda ataupun apa yang kita wakafkan tu boleh diguna lagi, boleh diguna tak kisahlah beberapa tahun ataupun lama mana pun kita boleh, selagi boleh guna, selagi itulah pahala kita akan dapat. Okey, yang terakhir sekali, wakaf ni juga para fuqaha berpendapat bahawa wakaf ni adalah satu-satunya bentuk sedekah yang berbentuk jariah, iaitu berkekalan lah, kerana konsep wakaf itu sendiri pun adalah berkekalan sifatnya. Jadi macam saya cakap tadi, tak boleh nak dijual, tak boleh untuk diwarisi, tak boleh ditarik balik dan juga diwasiatkan, apa semua tu memang tak boleh untuk kita buat. Kerana ianya semua telah menjadi milik Allah. Okey. Itu adalah sedikit tentang wakaf dan juga maksud sebelum saya teruskan. Okey. Okey, yang kat sini hadis untuk sedekah, iaitu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah telah bersabda. Okey, dekat sana ada ayat, saya bacakan maksudnya. Apabila mati seseorang manusia, terputuslah daripadanya amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya, atau anak yang soleh yang mendoakan baginya. Jadi ni adalah 3 perkara yang takkan putus daripada orang tu lah, walaupun dia dah meninggal. Okey, ini adalah riwayat Muslim, Al-Nasa, Al-Tirmizi dan juga Abu Dawud. Okey, dekat sini beberapa contoh wakaf. Okey, antaranya ada Al-Quran, kerusi roda, kerusi lipat dan juga sejadah. Okey, yang ini antara contoh ataupun perkara yang kita boleh wakafkan dekat bagi jemaah yang pergi ke haji dan juga umrah, nak wakaf dekat Mekah ataupun Madinah lah kan. Jadi ini antara yang kita mampu untuk kita bagi kepada orang-orang sana. Antaranya macam saya cakap tadi, Al-Quran, kerusi roda, kerusi lipat dan sejadah. Okey, wakaf kan kita perlu bagi dan tak perlu untuk terima balasan sebab ia adalah bersifat kekal. Jadi Al-Quran, kerusi roda ni semua kita bagilah dekat orang-orang yang kurang
upaya ataupun kurang kemampuan untuk berjalan apabila di Madinah ataupun Mekah. Jadi bila kita wakafkan kerusi roda, kerusi lipat ni ataupun sejadah, setiap orang, setiap jemaah yang menggunakan setiap barang yang kita dah wakafkan ni sepanjang penggunaannya, sepanjang tu kita akan dapat pahala selagi kita hidup dan juga lepas meninggal dunia. Okey, yang ini contoh untuk sedekah macam saya bagi tahu tadi. Antara yang sedekah mudah sahaja, simple, tak perlu nak berat-berat atau susahkan diri, untuk orang yang biasa-biasa sahaja yang boleh kita buat, sekadar memberi makanan, minuman kepada orang-orang yang perlukan, daripada kita membuang atau membazir makanan-makanan tu. Yang kita tak nak, kita boleh bagi. Kemudian duit pun sama juga, macam saya cakap, tak perlu nak sampai ada beribu-ribu baru kita nak sedekah dekat orang-orang susah. Setakat ada RM1 kat dompet tu pun boleh juga kita nak derma. Contoh kalau dekat sekolah, kalau ada pelajar yang meninggal ataupun cikgu ataupun siapa-siapa yang perlukannya, memang diorang akan datang minta sedekah. So time tu kita bolehlah bagi kemampuan kita lah, berapa kita nak bagi, tak kisah duit shilling, nak bagi duit shilling banyak-banyak pun boleh, ataupun setakat 10 sen, 5 sen pun boleh. Sangat yang tu pun dah kita dah dapat banyak pahala daripada situ sebenarnya. Kemudian cenderah hati. Okey, cenderah hati ni contoh macam tasbih, kemudian botol spray wuduk. Okey, yang ini botol spray wuduk ni sangat-sangat memberi memudahkan kepada orang-orang yang orang yang dah tua, so nak yang jauh untuk ambil wuduk, so bolehlah bagi botol spray ni untuk orang-orang yang perlukan lah, supaya mudahkan dia orang untuk berwuduk dekat tempat dia orang sendiri, tak perlu nak banyak bergerak. Okey, kemudian minyak wangi. Okey, kemudian kita juga boleh sedekah kepada orang fakir miskin. Sepanjang yang kita nampak dekat ataupun kita boleh tanya dekat Mutawif lah, siapa fakir miskin yang mana, supaya kita boleh bagi dekat diorang. Kemudian pekerja yang bekerja dekat masjid sendiri pun kita boleh sedekahkan kepada mereka, sebab kita boleh bagilah terus dekat dia orang, tak perlu nak simpan ke apa kalau dekat Mekah ataupun Madinah. Okey, yang itu beberapa contoh lah sedekah. Sebenarnya banyak lagi sedekah ataupun wakaf yang boleh kita buat dekat Mekah ataupun Madinah lah. Kalau nak tahu lagi ataupun banyak lagi idea ataupun apa-apa tentang sedekah ataupun wakaf, kita boleh tanyalah dekat siapa-siapa yang berpengalaman, boleh tak bagi benda ni. So mesti diorang akan bagi tahulah kita boleh buat atau tidak, supaya benda tu tak jadi salah lah. Sebab macam wakaf, kita kalau dah bagi, kita dah tak boleh nak tarik balik. Jangan kita salah buat. Kalau sedekah dia lain sikit lah. Kalau sedekah kita bagi apa yang kita mampu, dan dalam bentuk apa-apa sahajalah, tak kisah makan, minum, duit apa semua. Kemudian macam wakaf ni, kita bagi sedekahkan Al-Quran. Setiap orang, setiap jemaah yang datang membaca, menggunakan Al-Quran yang kita dah wakafkan tu,
sepanjang tu lah kita akan dapat banyak pahala. Okey, itu sahaja untuk hari ini, iaitu tentang wakaf dan juga sedekah di Mekah dan juga Madinah. Panduan lah ataupun tips yang boleh jemaah boleh ambil tahulah. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.